Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Intan Farah Amira binti Ismail. Nombor metrik S702226 khusus pemeriksaan operasi Nohi daripada kumpulan 4 dan doktor pensyarah saya adalah Dr. Zaini binti Sulaiman. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang soalan tugasan yang telah diberi dan saya memilih 3 sebab dan 3 pengajaran pada 13 Mei 1969. Kita akan pergi pada kesan peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini telah menyebabkan ramai penduduk kehilangan tempat tinggal serta 196 orang kehilangan nyawa, 211 kenderaan musnah atau rosak dan 760 bangunan rosak ataupun ada yang terbakar akibat rusuhan ini. Peristiwa ini telah menunjukkan kebenaran peribahasa kalah jadi abu, menang jadi arang. Kerana politik yang terjadi ini telah merugikan semua kaum di Malaysia dan menjejaskan imej negara di persaudaraan antarabangsa. Di sebelah kanan slide telah menunjukkan statistik tidak rasmi yang telah saya jumpa, iaitu kematian kaum Cina sebanyak 342 orang, kaum Melayu sebanyak 86 orang dan kaum India sebanyak 3 orang. Kita akan pergi ke 3 asbab peristiwa berdarah ini berlaku. Yang pertama adalah keputusan pilihan raya. Pada 10 Mei 1969, Dr. Tan Chee Hoon dari Parti Gerakan telah menang besar di kawasan Batu Selangor. Setelah saja keputusan pilihan raya diumumkan, beliau meminta kebenaran polis bagi berharap meraihkan kemenangan tersebut. Perarakan tersebut menyebabkan kesesakan jalan raya di sekitar Kuala Lumpur, iaitu seperti di Kampung Baru, Jalan Tunku Abdul Rahman dan Jalan Campbell. Dan perarakan ini diadakan di kawasan yang diduduki lebih daripada 30,000 orang Melayu yang menjadi kubu UMNO. Sebab kedua adalah terlalu mengikut emosi. 10 Mei 1969 telah berlangsungnya perarakan tersebut. Dikatakan beberapa kaum Cina berharap mengikat penyapu pada kenderaan mereka sebagai lambang kemenangan menyapu bersih kursi sambil melaungkan slogan. Ada juga yang mengatakan penyapu melambangkan mereka akan menyapu sama ada bermaksud menyingkir orang Melayu dari Kuala Lumpur. Ada juga yang mencaci serta meludah dari atas lori ke arah orang Melayu di tepi jalan. Disebabkan terlalu mengikut emosi, pada 13 Mei 1969 berlakunya perarakan balas oleh kaum Melayu. Pergaduhan berlaku apabila sekumpulan pemuda Cina menghalang beberapa orang Melayu dengan membaring botol kaca dan batu ke arah mereka. Setelah diketahui oleh orang Melayu di kampung Melayu, orang Melayu bergerak untuk menyerang orang Cina dengan bersenjatakan parang dan keris. Sebab terakhir adalah perkembangan etnopopulisme. Perkembangan etnopopulisme memberikan maksud kepada pembahagian masyarakat kepada dua kelompok berdasarkan kaum dan agama yang berpotensi bersengketa antara satu sama lain ataupun berprasangka buruk antara kaum lain dan agama lain. Orang Melayu berasa mereka tinggal jauh di belakang dalam bidang ekonomi disebabkan majoriti penduduk Melayu berada di kawasan kampung. Kaum Cina pula berada di kawasan pekan, manakala kaum India pula berada di kawasan kebun getah dan kelapa sawit. Lalu diperkenalkanlah dasar ekonomi baru. Seterusnya kita akan pergi ke 3 pengajaran dari peristiwa 13 Mei 1969 ini. Pengajaran pertama adalah sentiasa bersederhana dalam apa juga keadaan. Semua pihak seharusnya menerima kemenangan atau kekalahan dengan cara yang bersederhana. Ini kerana tindakan provokasi dapat mengundang pelbagai tindakan yang tidak diingini berlaku seperti pada 13 Mei 1969. Pengajaran yang kedua ialah menerapkan nilai perpaduan. Nilai perpaduan perlu dipupuk sejak kecil oleh ibu bapa di rumah, di sekolah dan juga ahli-ahli terkenal di media sosial untuk menunjukkan lagi nilai perpaduan ini melalui media sosial yang mudah diakses pada zaman sekarang. Ia bagi mengelakkan analisis-analisis negatif, mendapat kesempatan dan peluang bagi memecah belahkan rakyat dengan maksud untuk berpasang keburuk antara satu sama lain. Pengajaran yang terakhir adalah persefahaman politik. Persefahaman antara politik amat penting bagi sesebuah negara. Semua parti politik tidak wajar untuk mencari kesalahan dan tuduh-menuduh antara satu sama lain, contohnya di parlimen, demi kepentingan parti masing-masing dan membuat perhimpunan sesama ahli. Peristiwa ini menunjukkan bahawa apabila seorang ketua tidak berfikir pesan buruk sebelum membuat sebuah keputusan, lalu tidak memberi amaran agar menjaga kata-kata dan tidak memprovokasi mana-mana pihak,
semasa meraihkan kemenangan ataupun meraihkan apa jua kegembiraan bagi menghormati antara satu sama lain. Kesimpulan daripada ini, akhir kalam, bagi mengelakkan peristiwa hitam ini berulang di negara kita, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing untuk menjadi contoh yang baik kepada anak-anak muda yang mudah terpengaruh dengan anasi-anasi luar. Semoga peristiwa ini tak lapuk di zaman, tak lekang di panas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.